Ustaz nak janji tak berani. Tapi Ustaz dah buat, bertahun-tahun Ustaz buat. Jadi Alhamdulillah nampak. Kan? Kita nampak Ustaz tamu cerita kelebihan dia. Tuan semua, tuan-tuan buat, tuan-tuan rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'in aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Nahnul Muhammadiyuna walillahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadiyuna walillahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadiyuna walillahil hamd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala. Syukur kita kepada Allah Ta'ala pada malam ini kita dapat bertemu lagi. Mati syahid ni ada tiga. Ada tiga mati syahid semua. Pertama, mati syahid dunia akhirat. Catat kan? Boleh catat satu ilmu untuk kita. Pengetahuan. Ilmu pengetahuan untuk kita lah. Kan? Okay, pertama, mati syahid ni dia panggil syahid dunia akhirat. Yang kedua, mati syahid akhirat. Yang ketiga, mati syahid dunia. Okay. Mati syahid dunia akhirat. Satu, mati syahid akhirat. Dan satu lagi, mati syahid dunia. Kita boleh kena. Apa beza dia? Apa beza dia? Okay. Mati syahid dunia akhirat ialah mati syahid mereka yang pergi berperang untuk membela agama dan negara. Agama lah. Bela agama ni. Dan mereka pergi berperang kerana semata-mata kerana bela agama. Untuk jihad fi sabilillah. Pergi berperang, orang serang negara kita. Kita bela mereka orang agama daripada budaya faham lain serang negara kita. Nak takluk negara kita, nak sebarkan dia punya budaya, dia punya fahaman dia. Maka kita jaga kerajaan kita. Okey, semua kita jaga. Kalau di Kelantan, jaga di Kelantan. Di Shah Alam, jaga Shah Alam. Di Bangi, jaga Bangi. Di Tumpat, jaga Tumpat. Di Kota Baru. Di Melaka, jaga. Semua jaga. Dan kita berperang. Dan berperang kita kerana Allah Ta'ala. Tak ada apa lain, unsur lain. Tak ada apa dah. Hati kita semata-mata kerana Allah Ta'ala. Untuk menegakkan agama kita. Maka bila kita mati, kita terbunuh tuan semua. Maka kita dikatakan syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia kita tidak dimandikan. Kita ni di mana kita ni dikapankan dengan pakaian kita yang basah dengan darah ni. Dikubumikan bersama dengan darah-darah kita lah, dan tidak dimandikan. Jadi dan mereka ni adalah di akhirat mereka dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di akhirat ni. Dan kubur tidak ada soalan apa, tak ada soalan apa-apa dan semua. Di akhirat mereka ni mendapat kepujian di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita termasuk dalam ni lah, insyaAllah. Amin lah. Kita minta doa lah. Semoga kita termasuk dalam ni lah. Kalau berlaku apa-apa, kita niat betul-betul. Sebab tu lagi perang ni kena niat betul-betul. Niat betul-betul. Tak boleh kerana ada unsur lain. Okey, yang kedua, syahid dunia. Syahid dunia tuan-tuan. Syahid dunia ni, dia pergi perang juga. Dia pergi perang, tapi kerana dia ada ilmu kebal, aku kebal. Aku begini sebab aku kebal. Sebab aku ada selendang merah. Aku ada selendang merah. Aku nak pergi. Bukan nak tunjuk kita nak beritahu pada orang kampung, pada orang ramai yang dia ni kebal. Dia ni ada ilmu. Dia pergi ni kerana nak nama. Kalau aku menang, aku dapat pangkat. Aku dapat PJK, aku dapat PJK apa macam-macam lah. Dapat pangkat daripada sultan, daripada agung dapat. Daripada kepujian daripada pemerintah dapat. Dia pergi kerana tu, bukan kerana agama. Bukan kerana agama, untuk membela agama, kerana pergi kerana kekuatan dia ada. Kerana dia dapat kepujian. Maka dia meninggal, dia mati, terbunuh tuan semua. Dia dikatakan syahid dunia sahaja. Syahid dunia. Maksudnya, dia sama juga, orang tak tahu dia niat dia macam mana, tapi di sisi Allah Ta'ala, Allah dah tahu. Ni kata dia syahid, ada syahid, ada in dan nas, dan tidak syahid
Indallah. Kita kata gitulah. Maksud syahid di sisi manusia, nampak dia mati, dia mati berdarah apa semua, dia sama juga, dia tidak dimandikan mayatnya, dia dikapat dan ditanam bersama dengan pakaian-pakaian dengan darah-darah sekali. Dia dikapankan, dia ditanam bersama dengan itu. Orang tak tahu dia niat macam mana. Tapi di sisi Allah Taala, dia tidak ada apa-apa. Dia bukan syahid, dia bukan syahid akhirat. Dan satu lagi tuan-tuan, yang ketiga itu syahid akhirat, macam ni lah. Macam orang mati corona. Orang mati corona, tak berapa orang, dah berapa lebih, dah berapa puluh orang dah meninggal. Dah meninggal dan semua. Mereka kalau orang Islam lah, mereka dikatakan mati syahid akhirat. Dia kena kapan macam biasa, mandikan biasa, dikapankan urusan macam mayat biasa. Macam biasa orang biasa, tapi kali ni oleh kerana corona, tak boleh nak buat macam itulah, kena pakai tayamum apa semua. Tapi macam urusan tu sama je macam orang mati biasa. Dia mati biasalah. Dan ditanam. Tapi di akhirat dia mendapat kemuliaan di sisi Allah. Dalam kubur pun dah dapat dah. Nanti tidak ada gundah gulana dalam hati nantilah. Ini untuk orang yang untuk pengetahuan sikitlah. Ustaz bagi sikit, kalau tuan-tuan tahu lebih lanjut, tahulah, tanyalah ustaz-ustaz, ulama-ulama ni, ustaz bukan ulama dah semua ni. Ustaz ni bukan ulama, orang kata ular dalam semak. Ular semak. Jadi kita sembang-sembang jelah, sembang untuk bagi pengetahuan sikit-sikit kepada tuan-tuan semua, insya-Allah. Okey, kita dah okey. Ustaz dah boleh start okey. Ustaz ulang balik tentang tahajud. Okay, tahajud ni tuan semua, sembahyang tahajud ni adalah satu sembahyang yang dia panggil sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang ditekankan untuk kita buat. Kalau boleh jangan tinggal, kalau boleh jangan tinggal. Sunat muakkad ni kalau boleh ditekankan, sunat dia ditekan untuk buat. Kalau boleh kita bangun, kita tidur malam tu kita niat, ya Tuanku, aku bangun aku pukul 3 pagi. Ya Tuanku, bangun aku pukul 4 pagi untuk aku bangun sembahyang tahajud. Kena niat betul-betul. Kalau kita tak sedar, kita sedar. Syarat-syarat tak betul-betul tak sedar lah. Bukan kita sedar, tidur balik. Kita tak sedar, orang azan lah subuh. Betul-betul sedar azan. Pernah berlaku pada 2-3 kali lepas. Ustaz tidur, sedar azan. Ya Allah, azan. Tapi tak apa, kita dah niat sembahyang tahajud, maka pahala sembahyang tahajud itu dapat kat kita. Ulang kaji sikit lah. Jangan siang, jangan buat maksiat. Dan malam, jangan makan banyak. Jangan makan banyak. Jangan makan. Kalau setakat-setakat nak makan sikit-sikit benda ringan-ringan, boleh lah. Ringan-ringan. Okay? Kemudian jangan minum banyak. Dan nak tidur tu ada sembahyang apa semua dan niat. Niat minta Allah Ta'ala bangun kejutkan kita. Kalau nak itu tuan semua, tuan-tuan baca ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi, tak silap, ayat 107 hingga ke 110. Hingga ke akhirnya. Innal lazina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Dia sampai faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sampai tu. Baca itu kita niat, ya Allah Tuanku, bangunkanlah aku pada pukul 3 pagi. Insya-Allah Allah Ta'ala akan hantar, ikut guru Ustaz kata, Allah tak akan hantar malaikat untuk kejutkan kita. Tapi kena bangunlah, jangan tak bangun. Dan bangun. Di samping tu kita letaklah handphone kita, sebab alarm handphone kita takut-takut tak sedar kan, insya-Allah. Okay, boleh? Itu dah. Dan kita bangun tu bila kita bangun, prosedur bangun, kita bangun. Bagi orang yang usia macam ustaz, usia macam dah masuk 6 siri dan masuk 6 siri dan ada yang 5 siri tu, 5 siri pun berhati-hati Okey. Bangun tidur tu jangan bangun terus bangun terus. Allah, kalau jangan. Di situ tuan semua, mengikut doktor kata, darah akan pucut naik ke kepala kita mudah kena stroke, kita jatuh, mula tumbang, kita pening. Bangun relax, duduk termenung kat katil, hujung katil tu. Duduk ke tepi katil ni kan. Baca pelan-pelan, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita baca, kita berterima kasih. Kalau tu ustaz saya tak ingat doa tu, tak apa, tak ingat pun, bangun alhamdulillah ya Allah. Dan kan kata ada ya Allah. Engkau telah bangun aku daripada aku mati tadi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Okey. Kemudian bacalah, baca sikit la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kita baca sekali, kemudian kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okay, kita baca wala haula wala quwwata illa billahil azim. Boleh. Lepas tu kita baca rabbighfirli. Kan rabbighfirli, lepas tu tiup pada tapak tangan dan sapu ke muka. Lebih kurang gitulah tuan-tuan semua. Okay, kemudian nak doa lah masa tu, tak doa juga. Masa doa Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati, kita minta doa agar Allah Taala bagi anak-anak cucu kita, keturunan kita ni dapat menjaga sembahyang. Kita doa juga sikit-sikit. Dan Ustaz doa juga untuk ni, Allahumma fili ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu
salam tu panjang. Kalau baca pendek, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali. Boleh juga. Kita minta lepas tu masuk bilik air. Masuk bilik air, hati-hati tutup kepala, basuh kaki kiri, baca doa sikit, baca doa nak masuk bilik air tu, baca ada kita mandi bersih badan, basuh gigi apa semua. Ini prosedur sunah-sunah sikitlah, sunah-sunah sikit tuan-tuan semua kan. Kita datang sembahyang. Sembahyang ni, kelebihan kita sembahyang tahajud, tuan-tuan, kelebihan kita sembahyang tahajud. Ini satu motivasi lah. Minggu lepas, 2-3 kali lepas, Ustaz beritahu. Ini satu motivasi untuk kita. Jangan tumpu pada kelebihan, tapi jadikan kelebihan itu sebagai satu motivasi. Jadi kelebihan itu satu motivasi. Sebab tu kalau mengikut Ustaz Hadi Hidayat, dia beritahu, masa takrir dia tentang tahajud ni, dia beritahu kau boleh tulis. Kita tulis tampak kat dinding, dinding depan ke, dinding tepi ke, agar kita ni satu masa, aku ya Allah, kalau aku bangun sembahyang tahajud, ya Allah, pertama yang Allah Ta'ala akan bagi pada orang sembahyang tahajud, walaupun dia sembahyang 2 rakaat saja. Walaupun tuan-tuan sembahyang 2 rakaat saja. Tak semacam orang sama 8, 12, Twitter sampai 13. Tu biar dia punya pasal. Dia ada kekuatan. Kita, Allah, ya Allah, aku mampu buat 2 je. 2 dan 3 witir. 3 witir cukup, 5 je. Aku mampu tu, lepas tu ngantuk. Tak apa dah. Tak apa tuan-tuan semua. Sesiapa yang sembahyang tahajud malam, tuan-tuan semua, pertama Allah Ta'ala angkatkan derajat dia dan letak di tempat yang lebih baik dan lebih mulia, tuan semua. Allah Ta'ala angkat kita. Kita ni diangkat. Bukan kita ni sebab pangkat kita apa tak. Allah Ta'ala angkat kita. Bukan orang lain angkat kita. Allah Ta'ala sendiri angkat, dia mengangkatkan derajat kita ni dan diletakkan tempat yang mulia. Ni tuan semua. Kita tengoklah kelebihan Allah Ta'ala bagi. Ayat ni tuan semua. Kalau kita tengok di sini, kalau nak rujuk pada ayat ni tuan semua, bukti daripada mana Allah Ta'ala mengangkat derajat dan letakkan di tempat yang baik, yang lebih baik dan lebih mulia. Tuan-tuan boleh tengok ayat 79. Ayat 79 surah Al-Isra. Ayat 79 surah Al-Isra. Dia ada cerita tentang Allah Ta'ala letak kita tempat mana? Tempat mahmudah. Tempat yang memang hebat dan semua, tempat yang mulia, tempat yang baik. Allah Ta'ala sendiri letak kita ni. 2 rakaat saja tuan-tuan. Tak perlu banyak. Bangun sembahyang 2 rakaat cukup dah. Ni sebagai satu motivasi. Dan kalau nak buat banyak tak apa. Tapi untuk pemula-pula bagi anda yang tak biasa, Ustaz, kalau yang dah biasa dah buat 6, 8 tu silakan lah. Alhamdulillah. Tapi bagi yang mula-mula ni kan, mula-mula ada. Ustaz tahu, jangan ramai-ramai ni ada yang mula-mula. Ada yang mesej pada Ustaz. 2-3 kali lepas mesej pada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz bagi pencerahan pada saya tentang sembahyang tahajud. Selama ni saya ambil ringan, saya sembahyang tahajud. Saya tak sembahyang tahajud Ustaz. Tapi bila saya bangun sembahyang tahajud, rasa lain. Tu Allah. Tu bukan. Tu janji Allah. Bukan janji Ustaz, janji Allah. Yang kedua, siapa yang sembahyang tahajud 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Dia akan dibimbing oleh Allah akan segala pekerjaan dia. Dibimbing. Sekarang ni kita kat rumah. Kita kat rumah. Sebab COVID kan, tak boleh PKP, tak boleh keluar mana. Tak apalah, biarlah. Ada cara Allah Ta'ala akan bimbing kita. Tapi bila dia bekerja, besok bila PKP dah dibuka, COVID dah tak ada, dan kita pun boleh bekerja, di sini tuan-tuan akan nampak. Tuan-tuan akan nampak. Kalau tuan-tuan dah start mulai pada sekarang ni, ni sebagai kita nak panas enjin ni, kita start dah. Tambah masuk bulan Ramadan, kita buat Ramadan. Sebelum kita turun pergi sahur, isteri kita kalau perempuan, sebelum tuan-tuan pergi masak, turun rumah 2 tingkat, turun bawah, bawa kain sembahyang ataupun masak, siap-siap masak dulu, hidang dulu, sembahyang dulu, lepas tu sembahyang, baru kejut suami, baru kejut anak-anak. Boleh juga. Kalau si suami pula sementara isteri duduk masak apa semua tu, kita sembahyang. Apa yang kita buat dan semua dapat kat isteri kita. Masya-Allah, tabarakallah tuan semua. Dan isteri pula lepas masak, sejak jangan saya nak sembahyang 2 rakaat je. Silakan. Ni nak beritahu. Tu yang kedua. Yang ketiga, sesiapa yang sembahyang tahajud 2 rakaat saja. Allah Ta'ala akan membebaskan segala kesulitan dalam hidupnya dengan jalan yang terbaik, the best. Ada kesulitan hidup. Ada kesulitan hidup, Allah Ta'ala akan bebaskan daripada segala dengan jalan yang the best kan, yang terbaik. Yang kita susah sekarang ni, masalah sekarang ni tuan-tuan, nak beritahunya, kita tak buat masalahnya tu. Kita tak buat. Ada yang kata, ya Ustaz, saya buat, tapi kenapa tak selesai? Tuan-tuan yang dikira Allah Ta'ala, Ustaz beritahu kan,
Kita tukar kita hamba ni, kita buat je. Kita hamba, kita buat je. Kita buat, kita doa. Kita buat, kita doa. Kita buat, kita doa. Masalah Allah nak bagi tak bagi tu lain cerita. Jangan petikai. Jangan takwil. Jangan minta. Ya Allah, kau janji ni. Kau janji. Innaka la tukhliful. Allah Ta'ala tak mungkin janji tuan semua. Allah Ta'ala tak akan mungkin janji. Dia kata macam tu, katalah. Ni pertambah dalam Quran. Ayat 80 tuan semua. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Waj'alni min ladunka sultan nasira. Allah Ta'ala janji dah. Janji di Quran tu. Tak dapat, mungkin masa ni kita tak layak kita dapat. Masa ni Allah Ta'ala Maha mengetahui tuan semua. Kita tak tahu, kita nak cepat. Sembahyang 2 rakaat tahajud, besok dah nampak dah. Tak ada apa-apa pun. Ini kita takut dah. Kita sembahyang tahajud malam ni, besok nak minta pun. Tak boleh tuan semua, tak boleh macam tu. Tak boleh. Allah Ta'ala dia tahu apa yang nak bagi pada kita. Sebab tu kalau ikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia kata, bila kita minta, bila mu minta doa dengan Tuhan, mu kena ingat dia, Tuhan terima doamu, tapi Tuhan akan bagi padamu apa yang layak padamu. Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Allah Ta'ala terima doa kita semua. Tapi dia akan bagi apa yang layak pada kita semua. Allah Ta'ala tak akan bagi benda yang tak layak pada kita. Kita tak layak dapat benda A. Allah Ta'ala tak akan bagi apa yang kita nak. Walaupun kita berdoa, Ya Allah bagi aku A, Ya Allah bagi aku A, Ya Allah. Kalau kita mu tak layak, Allah Ta'ala mu tak layak dapat A. Aku nak bagi kau C. Maka layak kita dapat C dan semua. Itulah. Sebab tu apa kita kena belajar redha. Kena belajar redha lah. Belajar redha. Redha meredai lah insyaAllah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga itulah membebaskan daripada segala kesulitan. Membiarkan segala kesulitan yang ada dalam hidup kita. Dan dengan jalan-jalan the best. Jalan terbaik sekali Allah Ta'ala. Tu. Yang keempat dan semua. Yang keempat Allah Ta'ala akan bantu kita tanpa ada perantaraan. Datang musibah, datang Allah Ta'ala bantu kita tanpa ada perantaraan. Dia tak hantar orang lain. Dia tak hantar $4, dia tak hantar Pak Hamid, dia tak hantar tu, dia tak hantar ni, tak hantar. Dia sendiri, Allah Ta'ala sendiri akan bantu kita tanpa perantaraan. Ni 4 perkara kelebihan orang yang dapat sembahyang tahajud. Sembahyang 2 rakaat saja tuan-tuan. 2 rakaat saja dia. 2 rakaat, tak minta 2 rakaat saja tuan-tuan. Tak minta pada tuan semua lah. Minta sembahyang 2 rakaat saja. Cukup. Tuan-tuan sembahyang 2 rakaat, tuan akan nampak 4 perkara ni. 4 perkara yang mana ya Allah Ta'ala mengikut ulama' lama kata, ya Allah Ta'ala tak akan bagi pada sembahyang-sembahyang lain. Walaupun tuan-tuan sembahyang subuh ni, khusyuk 100% khusyuk, 100%. Sampai air mata mengalir. Khusyuk kita, Allah khusyuk. Allah Ta'ala tak bagi 4 perkara ni dalam sembahyang. Dalam sembahyang 5 waktu Allah tak bagi. Hanya untuk dalam sembahyang. Buktinya, buka Quran, tengok ayat 79 dan ayat 80 surah Al-Isra. Itu je. Inilah beritahu dah. Nak beritahu dah. Ni nak panas anjing dah. Nak ulang balik. Takut kita lupa. Okey, solat malam. Solat malam terbagi pada 2. Satu solat sebelum tidur dan satu solat selepas tidur. Nak sembahyang tahajud kena tidur. Walaupun satu lahzah. Satu lahzah ni kan, satu sekejap je duduk. Contoh. Usah contoh lah. Minggu lepas tak contoh lah ni. Contoh lah. Duduk tiba-tiba. Duduk tengah sembang dengan bini kita. Dengan isteri kita. Tiba-tiba. Itu dah kira dah. Dah kira tidur dah tu. Dia sembang dengan suami kita. Suami kita cakap seorang. Kita pun lembik. Tak tidur. Itu dah kira dah. Dan waktu paling bagus sekali, 3:30 hingga masuk subuh. 3:30 pagi hingga masuk subuh. Yang tu paling the best masa. Masa the best semua untuk kita bertahajud dan semua. Masa lain pun boleh juga. Masa pukul 12, pukul 1 boleh. Bahkan ada setengah ulama kata pukul lepas main isyak boleh dah. Tapi syarat tidur. Lepas main isyak duduk sejadah. Subhanallah. Tidur. Sedar tu dah pukul 9 dah. Aku dah pukul 9. Kita boleh sembahyang tahajud, boleh sembahyang. Tapi yang tu low class. Boleh lah. Ikut ulama kata. Tapi masa the best, kalau Tuan Guru Haji Omar pun kata macam tu, Tuan Guru Haji Muhammad Silah pun katakan macam tu, Tuan Guru Haji Osman Omar pun kata macam tu, iaitu pukul 3:30 hingga masuk subuh. Selagi tak masuk subuh, tuan-tuan boleh sembahyang subuh, boleh sembahyang tahajud. Selagi tak masuk subuh. Ada orang mesej pada Ustaz pukul 5 boleh sembahyang? Boleh pukul 5, boleh pukul 5. 5:30 boleh, 5:45 boleh, pukul 6 boleh. Selagi subuh tak masuk. Subuh masuk 6 suku. Pukul 6 boleh sembahyang lagi. Subuh masuk pukul 6.10. Boleh, pukul 6 kita boleh sembahyang lagi. Subuh masuk pukul 6.05 minit. Pukul 6 boleh sembahyang lagi. Boleh sembahyang lagi tuan semua. Nak beritahunya mudahnya tuan semua ni. InsyaAllah InsyaAllah. Okey, kaedah ni Ustaz nak bagi. Minggu lepas, 2 hari hari lepas Ustaz bagi kaedah mudah. Ni kena payah. Okey, biasa kita sembahyang sunat. Kalau Ustaz show, Ustaz cadangin lah. Bagi anda yang dah biasa sembahyang tahajud, yang sembahyang tahajud, anda buat 8 rakaat. Okey, 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua, 2 rakaat ketiga tu sembahyang baca biasa aja. Okey, yang Ustaz nak bagi ni sembahyang yang terakhir kalau boleh. Tapi kalau anda kuat, setiap rakaat tu anda buat kaedah yang Ustaz nak bagi ni. Faham ke? Okey, bagi anda yang baru,
Bagi anda yang baru, kalau anda tak mau buat yang ni, anda boleh buat yang 2-3 hari lepas Ustaz cerita. Tapi kalau anda rasa nak buat yang ni, silakan. Tapi Ustaz ni bagi syarat, kalau kaedah dalam kitab ni mengatakan, okey, sekejap kita rujuk pada. Okey, dalam kitab ni mengatakan, okey, rakaat yang kita akan sembahyang ialah sebanyak 6 rakaat. Sebanyak 6 rakaat. Kita sembahyang sebanyak 6 rakaat. 6 rakaat tu semua rakaat tu tuan-tuan kena baca kaedah yang Ustaz bagi ni. Ustaz nak bagi ni. Kena mereka. Ya, semua. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu, Allah banyak Ustaz. Okey, tuan-tuan buat 8 rakaat. 8 rakaat ni. 2 2 2 2 kan. 2 2 2 2 8 rakaat. Okey, rakaat pertama baca macam biasa. Rakaat kedua macam biasa. Rakaat ketiga macam biasa. Rakaat keempat yang maksudnya bukan rakaat. Dah maksudnya sembahyang tahajud yang kedua tu 2 rakaat pertama baca macam biasa. 2 rakaat kedua baca macam biasa. Okey, kuliah kulullah. Okey, 2 rakaat yang ketiga baca macam biasa. Okey, 2 rakaat yang keempat tu, yang akhir, yang maksud yang ke-8 kan, yang ke-7 8 tu, yang ni tuan-tuan boleh baca ni. Tu kalau tuan-tuan tak mampu. Kalau tuan-tuan mampu, setiap rakaat tu tuan-tuan kena baca kaedah yang Ustaz nak bagi ni. Boleh? Tuan-tuan faham ni? Tak faham, ulang balik. Okey, ulang balik insya-Allah. Okey, tuan-tuan semua. Okey, niat dia sama, saja kesembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Taala. Ini saja kesembahyang tahajud 2 rakaat kerana Allah Taala. Tuan-tuan 2. Okey. Selepas membaca Fatihah pada rakaat pertama. Ini dalam kitab beritahu, dan kitab beritahu, okey, selepas membaca Fatihah rakaat pertama dibaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Ayat kursi 7 kali. Okey, ayat kursi 7 kali. Boleh? Okey, boleh. Okey, dan selepas membaca Fatihah pada rakaat kedua, baca Qul Allah sebanyak 11 kali. Ni. Rakaat pertama, selepas Fatihah baca ayat kursi 7 kali. Rakaat kedua, selepas Fatihah baca Qul Allah 11 kali. Okey. Kalau tuan-tuan mampu, kalau tuan-tuan buat 8 rakaat, okey. Yang ni pun 2 rakaat pertama buat macam tu. 2 rakaat kedua 2 rakaat kedua macam tu. 2 rakaat ketiga sama juga. 2 rakaat keempat sama juga kalau tuan-tuan mampu. Kalau tuan-tuan tak mampu, okey, 2 rakaat pertama macam biasa, kuliah kulullah. Kan? 2 rakaat kedua kuliah kulullah. 2 rakaat ketiga kuliah kulullah. Okey, 2 rakaat keempat baru tuan-tuan baca. Rakaat pertama baca sebab Fatihah baca ayat kursi 7 kali. Rakaat kedua sebab Fatihah baca kulullah sebanyak 11 kali. Kalau tuan-tuan nak buat, saya ni pemula, saya baru join Ustaz. Saya baru join. Kalau baru join, tuan-tuan boleh ikut yang minggu 2-3 hari lepas saja. Tapi tak, saya nak buat ini. Okay. Kalau tuan-tuan nak ini, tuan-tuan sembahyang 2 rakaat je. Ustaz minta 2 rakaat saja. 2 rakaat je. Kalau tuan-tuan baru mulalah 2 rakaat, baca kaedah ni. Boleh jugalah insya-Allah. Okey, ingat rakaat pertama selepas Fatihah baca ayat kursi 7 kali. Catat. Rakaat kedua selepas Fatihah baca Qul Allah 11 kali. Okey. Dalam sujud terakhir tu. Sujud yang kalau kita sembahyang 8 rakaat tu, sujud yang rakaat yang ke-8 last. Kalau kita sembahyang 2 rakaat, okey, sujud yang kedua lah sujud yang rakaat kedua tu, sujud terakhir. Ingat sujud terakhir, okey. Tuan-tuan kena baca sebanyak 40 kali. Dalam kitab ni beritahu 40 kali di dalam sujud terakhir. Kalau tuan-tuan tak biasa lagi dan tuan baca sikit-sikit tu. Baca 3 ke, baca 5 ke. Hari ni angkat sikit, besok angkat sikit lagi, lusa angkat sikit lagi, angkat sampai 40. Kalau tuan-tuan mampu, tuan-tuan rasa kuat, tuan-tuan boleh baca terus 40 kali. Tapi doa ni tuan-tuan kena amal lah, kena hafal lah, Okay, apa doa ni? Ustaz tak ada nota. Tuan-tuan yang mana yang ustaz-ustaz dalam grup ni, ustaz minta tolong ustaz-ustaz, ustazah ke, kalau boleh, tuan-tuan type hantar pada ustaz. Boleh tak hantar pada ustaz? Itu ustaz hantar pada grup, ataupun tuan-tuan masuk terus dalam grup. Boleh juga. Ataupun elok hantar pada ustaz. Ustaz semak dulu. Ustaz semak, hantar pesan daripada ustaz. Telegram daripada ustaz. Nanti ustaz tengok. Ustaz semak. Okey, kalau tak betul ustaz beritahu balik. Okey, tak betul tambah ni. Okey, kalau dah betul, okey, ustaz akan blastkan dalam grup. Okey. Ingatlah ayat ni cuba ustaz ulang beberapa kali. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dalam sujud tak boleh baca bismillah lah. Terus baca lepas subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini sujud terakhir. Baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ustaz ulang Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits la ilaha illa anta.
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith la ilaha illa anta. Ustaz baca putus-putus. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith la ilaha illa anta sebanyak 40 kali. 40 kali. 40 kali. Okey, beres. Okey, selepas tu tahiyat, lepas tahiyat baca macam biasa tahiyat, lepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni rakaat terakhir ni. Dah habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Sebut betul assalam, jangan sebut assalamualaikum dah. Kadang-kadang kita duduk gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ikut ada setengah guru kata tak sah tu sembahyang kita tu. Tak sah, salam kita tak sah. Sebab Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Cuba tengok tuan-tuan semua. Dari segi tulisannya macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita sebut betul tu assalam, jangan assalamualaikum, assalamualaikum tak. Ada setengah guru kata tak sah sembahyang. Okey. Selepas kita bagi salam, okey, tuan-tuan terus baca Fatihah hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Fatihah hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sekali aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca ilah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu. Boleh juga kalau tak baca pun baca Fatihah terus baca Fatihah dalam hati niat ya takut Fatihah ni aku hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Fatihah sekali, kemudian selepas baca Fatihah sekali, habis saja Fatihah tuan-tuan baca ayat kursi sebanyak 100 kali. 100 kali ayat kursi sebanyak 100 kali. 100 kali. Selepas habis tamat bacaan ayat kursi 100 kali, tuan-tuan baca asma 4. Asma 4 ni 100 kali juga. Iaitu ya kafi, ya ghani, ya fatah, ya razzaq. Ya kafi, ya ghani, ya fatah, ya razzaq. Okey, sekali ustaz ulang balik. Ya kafi, ya ghani, ya fatah, ya razzaq. Kalau boleh, yang itu tolong tulis. Ini baca berapa kali? 100 kali. Ingat, selepas bagi salam, ustaz ulang balik. Selepas bagi salam, baca Fatihah hadiah kepada Rasulullah SAW sekali. Kemudian selepas baca Fatihah hadiah kepada Rasulullah SAW sekali, baca ayat kursi sebanyak 100 kali. Okey, tuan terserah pada tuan-tuan nak baca ayat kursi wakaf 9 boleh, nak baca ayat kursi wakaf 7 pun boleh. Tak kisah yang mana-mana tuan-tuan yang tahulah. Okey, kemudian baca 4 asma. 4 asma ni ya kafi, ya ghani, ya fatah, ya razzaq. Sebanyak 100 kali juga. Okey. Kemudian ada satu doa. Ada satu doa ni tuan-tuan semua, doa ni panjang. Ustaz tak baca ke sini. Okey, kalau tuan-tuan nak, ustaz nak bagi, ustaz takkan masuk dalam ni, dan ustaz takkan masuk dalam grup. Okey, sesiapa yang nak PM personal pada ustaz. PM personal sama ada WhatsApp ataupun tuan-tuan PM pada ustaz personal sama ada dengan Telegram. Boleh juga. Ustaz nak hanya orang yang betul-betul nak saja. Ustaz tak mau bagi. Doa ni tuan semua kisah dah. Dia panggil doa ya wadud kan. Doa ya wadud. Doa ni tuan semua bila tuan baca saja kita akan kita dapat bantuan daripada malaikat daripada malaikat yang menjaga doa ni. Satu kisah. Kisah ni tuan, sana kisah sikit kisah. Satu kisah seorang pedagang. Seorang pedagang tuan semua. Seorang pedagang dia nak pergi berdagang. Tiba-tiba datang satu orang lelaki. Satu orang lelaki kata, "Pakcik nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke sini. Ke kampung, mungkin kampung sebelah sana. Kampung sebelah sana lah. Okey, boleh saya tumpang pakcik? Boleh kah?" "Boleh," kata. "Saya pun nak pergi ke kawasan kampung sana juga. Boleh saya tumpang pakcik? Kita jalan sama-sama." Pakcik ni seronok lah sebab ada teman. Ada teman berjalan. Okay, dia pun, "Tak apa, saya bawa jalan. Saya bawa barang-barang pakcik." Dia bawa barang-barang. Dia pakcik jalan-jalan. Biasalah, orang tua kan. Dia bawa. Dia pun bawa jalan lain. Dia bawa jalan lain. Masuklah hutan. Pakcik pakcik kata, "Kamu nak bawa jalan mana ni anak?" "Saya nak bawa jalan ni, jalan yang ringkas, yang cepat sampai pakcik." Okey, dia pun bawa sampai satu tempat dan semua. Dia ada banyak tengkorak, ada banyak tulang-tulang. Tulang-tulang semua banyak. Pakcik terkejut. Anak bawa ni kawasan mana ni? Ni ada tengkorak orang dia. Lalu orang muda tersebut letakkan barang pakcik tu, terus keluarkan pedang dia. Keluar pedang dia. Okey, pakcik serahkan duit pakcik pada saya. Kalau pakcik tak serah, saya akan bunuh pakcik. Kata kalau aku serah pun kau akan bunuh juga aku. Tu memanglah. Tengok tengkorak semua ni. Pakcik serah tak serah pun saya akan bunuh. Okey, bagi duit pada saya. Okey, dia kata gini, nak. Sebelum anak bunuh saya,
berizin tak boleh saya nak semayang, pakcik nak semayang, semayang 2 rakaat saja. Boleh tak? Alah, pakcik semayang lah banyak-banyak pun pakcik. Tengok ni, tengkorak-tengkorak ni. Ni, semua ni, sebelum saya bunuh tu, jangan semayang semua. Tapi lepas semayang, lepas habis salam tu, saya balun saja. Saya balun. Selepas dia doa, saya balun, putus kepala, habis mati. Pakcik semayang lah. Dia pun tunggu. Pakcik tu semayang 2 rakaat. Mungkin semayang ajat. Ustaz semayang ajat lah. Semayang ajat. Kemudian lepas semayang ajat, tuan semua, dia pun angkat tangan. Dia pun baca, Allahumma ya malika ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya zal arshil majid. Dia pun baca sampai habis. Sekali dia baca semua, tiba-tiba bunyi kuda. Kuda berlari. Brok, 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 brok berlari. Dan tiba-tiba pakcik tu nampak dia. Pakcik tu nampak satu orang berpakaian hitam. Dia berpakaian hitam. Berpakaian hitam, tutup muka dia dengan hitam, dengan semua pakai hitam semua, tutup muka, terus bawa pedang, angkat pedang dan terus pancung leher orang muda tadi. Putus mati. Okey, mati. Lalu pakcik tu okey, wahai tuan. Tuan, berhenti sekejap tuan. Okey, siapa tuan ni? Dan datang memancung orang ni, macam mana tuan tahu? Tuan tahu yang orang ni jahat. Dia kata, akulah datang malaikat yang menjaga doa yang kamu baca tadi. Bila kamu baca tadi, dia menggetar aku dia di atas, dia menggetar aku di atas sana, dia menggetar aku sehingga aku turun untuk membantu kamu. Untuk membantu sesiapa yang baca doa ni. Inilah tuan-tuan semua. Ni lebih kurang cerita macam itulah, lebih kurang. Ustaz dapat cerita lebih kurang macam itulah. Mungkin ada ustaz tertokok tambah tu, minta maaf banyak tu. Mungkin nak sedapkan selera pendengar tu mungkin sedap. Tapi cerita lebih kurang. Dan kalau tuan tanya apa orang pun, ulama-ulama pun, kalau doa yang wadud ni lebih kurang macam itulah ceritanya. Ada orang versi lain. Yang ustaz dengar cerita ni versi macam yang ustaz cerita pada tuan semua. Jadi ni doa ni ustaz nak akan bagi hanya kepada mereka saja yang nak. Ustaz tambah bagi. Pasal barang mahal. Barang mahal ni mesti dia kena orang Kelantan kata kena kopi sikit. Kena kedekut sikit. Kena kedekut sikit tuan semua. Kena kopi sikit. Kalau siapa nak, mesti PM pada saya. Pada Ustaz. PM pada Ustaz. Okay, Ustaz, saya nak doa ya wadud. Sebut ya wadud. InsyaAllah Ustaz akan bagi. Ustaz dah kedekut tuan semua. Cuma Ustaz nak tengok siapa yang betul-betul berkehendak dengan doa ni. Bila anda nak berkehendak, bukan anda nak lah. Anda kena buat semayang. Tajuk tu lah. InsyaAllah. Inilah tuan-tuan semua yang Ustaz bagi pada tuan-tuan semua. Kalau boleh, tempoh 40 hari. 40 hari. Bulan Ramadan kita ada 29 malam. 29 malam. Okey, campur dengan 11 malam daripada bulan Syaban. Kalau boleh tuan-tuan buat, jadi 40 malam. Ustaz nak macam tu. Ini 40 malam, sebelah 41 malam. Okay? Kalau boleh tuan-tuan buat ataupun 40 malam, tuan-tuan buat. InsyaAllah tuan-tuan semua. Ustaz nak janji tak berani. Tapi Ustaz dah buat. Bertahun-tahun Ustaz buat. Jadi Alhamdulillah nampak. Kita nampak. Ustaz tak mau cerita kelebihan dia. Tuan semua. Tuan-tuan buat. Tuan-tuan rasa. Tuan-tuan buat. Tuan-tuan menjadah wajadah. Tuan-tuan buat. Tuan-tuan rasa sendirilah. Apa yang tuan-tuan sungguh-sungguh buat. Tuan-tuan akan nampak. Apa yang kelebihan-kelebihan yang Allah akan bagi. Macam juga dengan doa tadi. Doa tadi Ustaz cerita sikit tu. Cerita sikit dah. Tak mau cerita banyak-banyak. Lebih-lebih nanti tuan-tuan aim kepada nak pada kelebihan pula. Jadi tuan-tuan baca. InsyaAllah. Inilah kaedah sembahyang tajuk yang Ustaz nak kongsi pada tuan-tuan semua. Tuan-tuan kalau boleh tuan-tuan buat amal secara istiqamah. Jangan buat hari ni, besok tak buat, lusa buat, tuan-tuan tak istiqamah. Sebab tuan semua, ada orang ramai orang nak pada karamah, tapi dia tidak lakukan secara istiqamah. Karamah tidak akan datang tanpa istiqamah. Kalau karamah datang tanpa istiqamah, itu adalah istidraj. Itu ikut guru Ustaz beritahu lah. Guru Ustaz beritahu, dia beritahu, karamah tidak akan datang melainkan dengan istiqamah. Kalau karamah datang juga tanpa istiqamah, itulah istidraj. Sebab tu Tuan Guru Haji Omar, dia beritahu, almarhum Tuan Guru Haji Omar, dia beritahu, dalam amalan-amalan ni, wahai dia beritahu pada Ustaz, pada murid semua, wahai awal-awal semua, awal-awal tu kata kat anak-anak lah ni, wahai awal-awal semua, okey. Mungkin ingat, dalam satu takmalan tu kena dalam jumlah yang banyak dan dalam tempoh yang panjang. Kita nak kaya, baca waqiah sekali saja. Tuan Guru Haji Omar, tuan semua, baca waqiah 40 kali setiap hari. Tuan Guru Haji Omar baca waqiah 40 kali setiap hari. Almarhum Tuan Guru Ustaz tu. 40 kali satu hari dia baca. Dan Bismillahirrahmanirrahim dia baca 6,666 kali satu hari. Dia baca bila tuan-tuan? Dia baca ni bertahun-tahun tak berhenti tuan semua. Satu malam dia berhenti. Dia berhenti baca waqiah. Dia baca sekali je. Dah tua dah 80 lebih tuan-tuan. Dekat 90 dah lebih. Dekat 90 lebih dah umur dia. Tak larat. Jadi pagi tu Ustaz pergi sampai pondok. Tunggu-tunggu sampai pukul 9.
Tok Guru tak turun-turun lagi. Biasa Tok Guru pukul 8 dah turun dah. Ni kenapa pukul 9 lebih tak turun? Kita pun tanyanya, suruh seorang tu. Ada seorang tu pergi tanya pada isteri Tuan Guru. Tanya, maksud, okay, Tok Guru ada tak? Ada, Tok Guru tak sihat. Jadi boleh izin pada kami nak kita tengok. Okay, kita pergi tengok. Kita pergi naik bilik. Naik masuk bilik Tok Guru. Kita tengoklah Tok Guru dia tengah zikir. Tapi dalam keadaan tak sihat lah zikir. Minta maaf semua. Tok ayah dia panggil tak ayah Tok Guru ni ngajar ni ada. Tak turun ngajar. Tak turun ngajar sebab Tok ayah tak sihat. Dah bila kita umur tua gini datang, bila umur kita tua gini datang, kita waqiah kita biasa baca 40 kali sehari. Tapi kita baca sekali sehari je. Oh, kena tegur. Ada dia memang tegur. Ada dia memang tegur, tak faham lah siapa dia dah tegur tu. Ada dia memang tegur kita, suruh kita baca 40 kali juga. Suruh istiqamah. Walaupun kita tua gini, kita terpaksa baca lah 40 kali sehari. Nak beritahu tuan-tuan semua, apa berlaku ni depan mata Ustaz sendiri ni. Ustaz duduk sebelah dia. Ustaz pergi jumpa dia, ada masalah. Nak jumpa masalah segi pengajian kitab lah. Orang ada. Selagi orang ada, tuan-tuan, dia tak layan kita. Kita duduk tengok. Orang datang seorang minta tolong. Bisik-bisik dengan dia. Okay, letak apa? 100 dalam paket. Datang seorang lagi, bisik-bisik dia lah. Letak 100 dalam paket. Datang seorang lagi, bisik-bisik. Dengan masa Ustaz duduk tu, Ustaz banyak ribu dapat. Banyak ribu dah semua. Tak sampai 1 jam. Tak sampai 1 jam dah semua. Dapat ribu dah semua nak beritahu ni. Tok Guru ni. Ni lah orang baca waqiah 40 kali sehari tiap hari dah semua. Ni kita baca sekali sehari pun dah rasa dah letih dah. Rasa sekali sehari pun letih dah. Macam mana kita dapat karamah dah? Macam mana kita dapat macam tu? Kita nak start nak beritahu tuan semuanya. Jadi tuan-tuan kena buat istiqamah, buat setiap malam buat. InsyaAllah karamah tak akan datang. Cuma jangan minta karamah lah. Cuma Ustaz nak beritahunya, datang bantuan Allah Ta'ala. Tapi sesiapa yang sembahyang tahajud 2 rakaat ni, 4 perkara ni Allah Ta'ala bagi berat dan semua. Pertama Ustaz Alik, pertama orang yang sembahyang tahajud 2 rakaat, Allah Ta'ala angkat darjatnya dan Allah Ta'ala letakkan di tempat yang mulia dan lebih baik. Yang kedua, sesiapa sembahyang tahajud 2 rakaat, Allah Ta'ala bimbing dia. Dia akan dibimbing Allah Ta'ala akan segala pekerjaannya. Yang ketiga, sesiapa yang sembahyang tahajud 2 rakaat saja, Allah Ta'ala akan bebaskan daripada segala kesulitan dengan jalan yang terbaik. The best sekali. Yang keempat, sesiapa yang sembahyang tahajud 2 rakaat, Allah Ta'ala akan bantu dia. Bila datang kesusahan pada dia, Allah Ta'ala akan bantu dia tanpa ada perantaraan langsung. Direct Allah Ta'ala akan bantu. Inilah tuan semua kelebihan kita sembahyang. Itu saja tuan pergi. Sebelum kita pergi, kita berlalu tuan semua, kita baca Fatihah hadiah pada arwah-arwah yang telah meninggal kerana corona ni, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.